أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur sebesar-besar syukur kepada Allah sekali lagi pada pagi barakah pada pagi hari Ahad. Alhamdulillah kita berada pada satu kedudukan yang mulia, iaitulah di dalam bulan Rabiul Awal, satu bulan yang dimuliakan oleh para alim ulama. Bahkan sebilangannya menyatakan di dalam 12 bulan apakah yang paling afdal untuk umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tu 12 bulan tu, bulan apakah yang paling afdal? That's mean bulan yang paling terbaik untuk umat baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebilangannya menyatakan tidak lain dan tidak bukan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim, betul? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. 10 pertama dalam hadis sebut fasa rahmat, iaitu kasih sayang Allah Ta'ala. Waktu ramai manusia 10 malam pertama berbondong-bondong, sebab waktu tu Allah Ta'ala letakkan kasih sayang. Bukan pada tempat lain, tak ada. Bukan kasih sayang Allah Ta'ala tu 10 malam pertama, tidak. Tapi dikhususkan di situ 10 malam yang pertama. Dalam hadis mengatakan bahawasanya itulah fasa rahmat Allah Ta'ala bagi kepada umat Nabi Muhammad. Pergi fasa kedua, maghfirah, keampunan. Mintalah. Berapa banyak kita buat salah, cumanya kata ulama, iaitulah dosa berkenaan dengan manusia, yang tu tak boleh. Yang tu kena pergi settle. Ada pun dulu-dulu kita silap, tak semayang, kita qada balik, kita buat maksiat, kita larak, kita lalai, boleh minta taubat. Dan 10 yang ketiga pula diberikan tutupnya serapat-rapat pintu azab api neraka. Ada Ramadan. Bahkan yang paling mulia 10 malam yang terakhir, ada malam apa? Lailatul Qadar. Tapi sebilangannya menyatakan tidak, Rabiul Awal. Kerana diberikan kemuliaan Ramadan itu tadi asbab lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ramadan ada, kaum Nabi Musa, kaum Nabi Ishak, kaum Nabi Yakub ada, tapi tak ada yang special dalam tu 30 hari tu, tak ada. Nak kata diturunkan Al-Quran, jauh sekali. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tak lain. Nak kata diberikan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Umat lain tak rasa Lailatul Qadar tu. Mana ada Lailatul Qadar untuk umat lain? Kaum Nabi Musa, kaum Nabi Harun, kaum Nabi Ibrahim, tak ada. Kemudian 10 fasa pertama, kedua, ketiga, maka kata ulama Rabiul Awal itu adalah bulan yang termulia. Kenapa? Lahirnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada khilaf. Khilaf tarikh dia. Ada kata 10, ada kata 11, ada kata 12. Tak ada khilaf Rabiul Awal. Jumhur ulama sebut memang Rabiul Awal. Memang hari Isnin, memang tahun gajah. Tak ada, oh mungkin Selasa kot Ustaz, kan? Ada ulama sebut kan mungkin Selasa lah Ustaz, Nabi kita lahir. Tak ada. Mungkin dalam Rabiul Akhir lah Ustaz. Nah, ada ulama dia sebut lah Ustaz, nah, dalam kitab bagian. Tak ada, carilah. Cuma ada khilaf sikit bab tarikh. Sebab dulu-dulu dia bukan macam kita detail betul, kan? Macam nenek kita, arwah nyang kita dulu, umur sekian, dekat IC lain pula. Dekat IC lahir tahun sekian. Kalau kira sampai sini, sampai sekarang baru 75 ataupun 80. Kakak kita, makcik kita kata arwah abah ni dah 90 lebih dah. Dulu tu JPN tu, alah biasalah, dulu-dulu kadang-kadang terkurang, tersilap maklumat tu, kadang-kadang tak pergi dan sebagainya. Gitu. Lepas tu dipanggilkan tahun gajah. Dia tak ada tahun 1950, dia tak ada tahun 1433. Nah, dia panggil tahun gajah, peristiwa besar. Mana tentera Abrahah dimusnahkan oleh burung ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bawa batu daripada api neraka Allah. Tidak ada satu makhluk pun boleh bawa batu daripada azab api neraka Allah. Dalam Bulughul Maram cerita, kita kata haluslah batu api neraka tu. Kalau kita nak buat apa sebesar biji sawi ke apa, buat mudah-mudahlah batu paling kecil atas dunia lah. Kalau diletakkan batu azab api neraka Allah atas dunia, Nabi sebut 3. Air takkan ada, kering sekering-keringnya. Binatang takkan boleh hidup, tumbuhan takkan boleh subur, kering kontang. Tapi kenapa burung ababil boleh bawa? Itulah perintah daripada Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala boleh bagi, tak ada masalah. Walaupun pada dasarnya itu tadi, tak boleh lah Ustaz, api bakar Nabi Ibrahim takkanlah tak mati Ustaz. 40 hari 40 malam duduk dekat situ Ustaz. Itu kata kemuliaan mukjizat Nabi kita, mukjizat Nabi Allah Ibrahim, dan itu takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. That's why kata ulama yang paling mulia Rabiul Awal. Ni kita berada pada satu kedudukan yang besar, satu bulan yang termulia. Setengah ni memang cerita bab Nabi saja. Kalau jemputan penceramah yang tak berkitab lah, memang akan cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang sambut insya-Allah dengan izin Allah Khamis ni cuti umum kalau tak silap Ustaz. Ada buat pertandingan azan bagi kanak-kanak bawah 17 tahun, ada buat pertandingan mewarna, ada buat perarakan, nak hidupkan suasana saja. Betul? Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita tak boleh rasa Covid. Ada yang buat Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala abi. Kalau tak silap Ustaz, Jumaat baru ni ke Sabtu ni semalam, ada di Prisin 18 kalau tak silap. Program selawat bersama Habib Nail kalau tak silap Ustaz. Maknanya ambilkan kelebihan, ambilkan kemuliaan, bukan kata suruh cinta Nabi Rabiul Awal je. Ada yang tak faham, Ustaz, kita ni Ustaz kasih pada Nabi, jangan lebih-lebih sangat Ustaz. Lain macam abang cakap ni, kenapa? Ada orang kita jangan Ustaz, kita biasa-biasa je Ustaz, nak kasih kepada Rasulullah, takut-takut jadi macam Yahudi Nasrani, anggap Nabi Isa macam Tuhan. Itu tak mengaji. Itu tak faham beza Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad. Syahadah pun beza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu Rasulullah, messenger.
Bagaimana mungkin sampai tahap kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana mungkin tahap sampai kepada pencipta? Sebab dia pun bersifat dengan a'rad basyariah. Jadi sebab tu jangan terikut-ikut. Dia kata gitu. Jangan kita ni apa ni lebih-lebihkan Nabi kita. Sekadar je kita biasa-biasa je. Nabi kita manusia juga. Memanglah manusia tu dengan nama sifat a'rad basyariah. Makan, minum, sakit, apa lagi? Kahwin, apa lagi? Sedih, apa lagi? Gembira. Itu. Tapi darjat baginda Nabi sehinggakan satu-satu amalan yang Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala tak perintah kepada makhluk untuk buat, melainkan Allah Ta'ala buat dulu. Apa? Selawat lah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah buat dulu. Aku dan para malaikat selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan siapa berselawat kepada Rasul, siapa berselawat kepada Nabi, aku selawat kepada dia 10 kali ganda. Dia suruh kita semayang, Allah Ta'ala mana ada semayang, kita sembah dia. Dia suruh kita puasa, dia suruh kita bayar zakat. Tapi ada yang kadang-kadang dia tak mengaji habis. Konon-konon nak tunjuk lebih daripada orang. Jangan cinta Nabi lebih-lebih, takut bawa syirik, mabuk ketum sungguh. Ada. Kita ni sekadar-sekadar je, orang lebih-lebih cinta Nabi. Allah aghithna ya Rasulullah. Jangan nyanyi lagu tu, syirik. Ada pula minta tolong pada Nabi, patut minta tolong pada Allah. Ni lebih kurang mazhab ayah pin nama ni. Minta tolong dengan Nabi tu atas jalan apa? Atas jalan syafaat. Kalau macam tu tak bolehlah guna perkataan tolong. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz minta tolong tawar sikit air Ustaz. 3-4 hari dah lah Ustaz batuk sesama. Ustaz minta tolong tawar. Syirik lah. Ya sakit apa ni? Doktor tak tahulah, doktor 3-4 hari sakit belakang lah, doktor tolong tengok lah. Syirik lah. Semua guna perkataan tolong. Ustaz tolong pimpin Ustaz majlis Ustaz, ada doa selamat sikit. Tak boleh. Nak pimpin doa selamat kena minta tolong dengan Allah. Memang kena perembas dengan tuan rumah. Orang kata tolong tu dengan makna bantu. Hakikatnya Allah Ta'ala majaznya menggunakan manusia. Boleh? Tak ada masalah, tak jatuh syirik. Ini tak boleh tu lagu tu. Allah sebut dulu kalimah lafzul jalalah. Allah aku memohon pertolongan daripada Rasulullah, pertolongan atas nama syafaatul uzma, syafaat Nabi. Bukan minta tolong dengan makna sampai jatuh syirik, buang Allah Ta'ala, minta tolong dengan manusia. Itu kena faham. Ni kadang-kadang tuan-tuan yang rahmati Allah, adalah sekelompok yang kadang-kadang tak berapa berkenan. Tambah pula, mana dalil sahabat bawa cinta kepada Nabi, sambut Maulidur Rasul. Kita negara kita cuti. Kalau tak silap ustaz lah, tuanku ada bagi lagi tokoh Maulidur Rasul lagi ada setiap negeri. Tokoh Maulidur Rasul bagi 1444, 2023 bagi negeri Selangor, bagi negeri wilayah, bagi negeri Perak, jatuh kepada sekian-sekian sifulan ustaz, dia tu kepada doktor, jatuh kepada datuk, bagi tokoh dengan makna mudah-mudahan insya-Allah boleh bantu masyarakat. Memanglah sahabat tak cinta, tak buat Maulidur Rasul tiap-tiap 12 Rabiul Awal. Sebab apa? Sebab hati dia tiap-tiap hari cinta, kasih kepada Nabi SAW. Sikit pun tak terkeluar. Sampaikan harta dan segala nyawanya sanggup diabdikan untuk agama Allah. Tak ada kira dah. Tak ada buat perhitungan. Tak apalah, biarlah. Kita kalau tanya nama Rasulullah pun belum tentu boleh ingat. Muhammad bin apa? Abdullah bin apa? Ada jawab baru ni Abu Talib. Jengkreng terus Abu Talib. Bukan Abu Talib, Abdul Muttalib. Abu Talib tu bapa saudara Nabi. Nama sebenar Imran bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib atuk Nabi.
Nah, bin Hashim, bin Mana, bin Murrah, bin Kilab, bin Murrah, naik sampai kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tu sebab kita sambut tu nak bagi nampak. Oh sallallahu ala Muhammad. Sambut untuk apa? Untuk berselawat kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, itu nanti tuan-tuan dengar ceramah-ceramah yang ada di sekitar kawasan tuan-tuan ataupun di surau tuan-tuan ni lah. InsyaAllah Ustaz tak bercadang nak cerita bab tu. Cuma pada pagi ni nak masuk pada nasihat yang ke-15 dalam kitab Ayu Al-Walad kita, boleh? Kitab Imam Ghazali kita, kitab besar ni, 8 pesanan ataupun kita panggil wasiat lah. 8 pesanan Khatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, ulama tasawuf yang memesan kepada kita. Ulama besar Khatim Al-Asam, dia ada bagi 8 pesanan untuk berjaya dunia dan akhirat. Okey, kita tengok. Wahai anakku yang tercinta, ayyuhal walad. Ayyuhal walad tu lughatul Arabiah. Khatim Al-Asam, murid Asy-Syaqiq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, pernah ditanyakan oleh Asy-Syaqiq itulah guru dia, engkau telah belajar daripada aku selama 30 tahun lamanya. Tuan-tuan, ngaji 30 tahun, datang kuliah. Kita 3 tahun je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak khatam lagi ke kitab tu. Kurang asam betul dia, kitab pun tak buat. Kan? Dia kata apa? Engkau dah belajar dengan aku 30 tahun lamanya. Ui, lama tuan-tuan, 30 tahun ni tuan-tuan. Kalau ikut sertifikat belajar universiti ni, dah berapa kali PhD ni tuan-tuan? 30 tahun ni. Agak-agak tuan-tuan lah, dah berapa kali PhD dah agak. Diploma, degree, master, PhD. Lepas tu 30 tahun. Rasanya dah 4 PhD barangkali ini, 30 tahun belajar ni tuan-tuan. Tapi ulama-ulama dulu tidak begitulah. Dia bukanlah semata-mata sijil. Tapi tak apalah, ada ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ada ambil PhD, tak apalah, tak ada masalah. Jangan kata pula awak ni belajar semata-mata kerana sijil, tak dapat pahala di sisi Allah. Jangan. Itu bahagian dia, tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan berasa diri kita lebih daripada orang. Betul? Jangan rasa ustaz, tak apa ustaz, kan saya belajar ni, takkan orang tak dengar cakap saya ni bagian ada berapa PhD. Tak mau. Jangan sampai benda tu memakan diri kita. Ada benda tu, alhamdulillah. Maka apakah ilmu yang telah engkau dapatkan daripada aku? 30 tahun dah tuan-tuan belajar dengan ustaz. Sekarang ni ustaz nak tanya, contohlah, ustaz nak tanya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dah dapat dengan ustaz selama 30 tahun? Allahu Akbar. Kalau 30 tahun tu setiap sebulan sekali pun rasa lama dah tuan-tuan. Ini hari-hari 30 tahun. Belajar kitab ni, belajar hari-hari jumpa. Khatim Al-Asam ni, dia jumpa guru dia siapa? Asy-Syaqiq Al-Balkhi. Hari-hari 30 tahun tak miss. Setahun 365 kali lah. 30 kali 12 dulu, berapa? Lepas tu kali pula dengan setahun 365 hari. Agak-agak berapa juta, berapa puluh ribu hari dah berjumpa. Okay? Apa yang kau dah dapat dengan aku? Ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmati oleh Allah, 30 tahun dah kita belajar kitab Ayu Al-Walad, kitab Minhajul Abidin, kitab bla 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 bla. Ustaz nak tanya sikit lah, contoh kan, pagi inilah, apa yang tuan-tuan dah dapat dengan ustaz? Apa yang tuan-tuan ingat? Contoh, terkejut juga kalau soalan dia tu. Aku telah dapat menghasilkan 8 pesanan. Okey, sepanjang saya belajar dengan ustaz ni, ustaz, saya dah ambil 8 poin
8 perkara faedah daripada apa yang saya dah belajar dengan Ustaz. Contohlah, dia kata dekat sini, aku telah menghasilkan 8 pesanan, 8 kelebihan, 8 kepentingan daripada sepanjang aku menuntut dengan dikau, wahai guruku. Pada hemat saya, pada hemat ni, pada kaedah, pada pandangan, 8 faedah ini sudah memadai untuk diri aku. Subhanallah. Khulasah 30 tahun, bawa 8 poin, ini cukup dah bagi saya, Ustaz. Saya boleh beramal, boleh istiqamah, boleh teruskan 8 poin ni, Ustaz. InsyaAllah, daripada uraian, daripada didikan, daripada teguran ni, 8 benda ni, saya duduklah tengah laut ke, saya duduklah padang pasir ke, saya duduklah tempat mana pun, insya-Allah Allah Ta'ala tetap bersama dengan saya, tetap ada kebaikan yang Allah Ta'ala takdirkan, tetap saya boleh buat sesuatu memberi manfaat pada orang. Ni dia. 8 kaedah. Bukan senang, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, tujuan kita apa, tuan-tuan? Nabi sebut tidak ada lain dan tidak ada bukan. Nabi sebut manusia yang paling baik, dia adalah berbuat mantala umuruhu wa hasuna amaluhu. Nabi sebut, siapakah manusia yang paling terbaik? Nabi sebut. Sahabat tanya kepada Nabi. Nabi kata 2 sahaja manusia paling is the best in the world. Pertama, dia diberikan usia panjang, sebab jarang umat Nabi Muhammad umur panjang. Habis-habis 60 tahun, 70 tahun je. Habis-habis boleh pergilah. Kalau lebih tu subsidi lah tu. Average lebih kurang kalau tengok umat Nabi Muhammad 60 hingga 70. Kaum Nabi Allah Nuh berapa umur? Nabi Allah Nuh berapa? 950 tahun. Tuan-tuan nak tak agak-agak kalau Allah Ta'ala bagi 950 tahun? Nak agak-agak lah. Nak ke tuan-tuan? 40 tahun pun dah tak tahu arah mana berjalan. 950 tahun hidup, tuan-tuan nak? Allah, tak payahlah Ustaz, 950 tahun tu jauh now Ustaz. 40 tahun pun, ya Allah, baru dia doktor sahkan 3 penyakit serangkai, Ustaz. Kenapa bang? Sahabat Ustaz duduk rawang seorang. Kena kencing manis, lemah jantung, darah tinggi, Ustaz. Baru 45, Ustaz. Ustaz doakan ana lah, insya-Allah, kata sahabat tu. Ustaz maklumlah, kita lepas mengajar kuliah maghrib, geng-geng surau dia punya jamu, ya Allah, macam 3 tahun tak makan. Jamu macam mana? Siakap 3 rasa. Dah entahlah kontrol. Orang memang jamu entah punya. Tak boleh lah Ustaz. Kadang-kadang anak order air suam, AJK Masjid Kecil Hati. Apalah Ustaz datang kedai Tobiam air suam je Ustaz. Macam kami tak mampu Ustaz, order temikai. Saya pun belasah Ustaz, baru ni doktor bagi tahu lah Ustaz. 3 serangkai kencing manis, lemah jantung, darah tinggi. Ustaz doakanlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan, insya-Allah. Ustaz mintalah, saya pun bergurau dengan dia lah. Tak apa share, entah ada 3 penyakit ni, insya-Allah ikhtiar, mudah-mudahan ada jalan penyembuhnya. Habatus sauda, selain daripada perubatan doktor, pergilah. Yang paling penting entah tak ada satu penyakit ni. Sudah Ustaz, dia kata dengan saya. Penyakit apa pula Ustaz? 3 ni pun tak larat dah. Saya pun sajalah melawak dengan dia. Penyakit kencing orang, saya kata. Penyakit kencing orang tak boleh ubat, dia cakap. Kencing manis, lemah jantung, darah tinggi, insya-Allah boleh lagi. Penyakit satu ni tak boleh nak berubah. Betul tuan-tuan. Tambah-tambah kita ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, umur 40, umur 50 pun berapa ramai. Allah Ta'ala ambil nyawa satu persatu. Tambah-tambah makanan kita. Saya pernah duduk dalam satu seminar, doktor pakar KPJ. Dia tanyalah secara rawak lah, ubat apa paling mujarab atas dunia? Tuan-tuan cuba jawab sikit pagi ni. Ustaz nak dengar sikit. Ada tak doktor ke pagi ni? Ubat paling mujarab atas dunia, ubat apa? Agak-agak tuan-tuan lah. Ubat inilah, namalah paracetamol lah, itulah, inilah. Betul lah. Tapi kata seorang doktor pakar ni, ubat paling mujarab atas dunia, sikitnya makan, kata dia. Tu paling mujarab.
Sebab asal penyakit mari semua daripada mulut, mari daripada perut. Nah, sikitnya makan. Masalahnya dulu masa belajar, ustaz betul lah sikit makan, belajar banyak. Masa duduk pondok, duduk madrasah dulu. Nah, pergi mengaji dulu daripada pagi sampai ke malam. Nak makan pun kadang-kadang tak dan. Telur dengan kicap tu cukup sedap lah. Sikit makan, belajar banyak. Tapi semenjak jadi penceramah ni, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Nah, nak buat macam mana tuan-tuan? Nah, jadi sebab tu kata ulama, nah, umur kita ni tuan-tuan, Nabi sebut man tala umuruhu wa hasuna amalu. Orang yang paling is the best in the world, diberikan usia yang panjang, dia boleh beribadah. Bukan umur panjang tapi buat jahat pada orang. Bukan umur panjang ni tadi makin jauh daripada rumah Allah. Bukan makin panjang makin mengadu domba. Bukan Allah Ta'ala bagikan nikmat umur kepada kita, kita tamu fitnah. Na'udzubillah lah. Kalau cerita bab fitnah ni tuan-tuan, nak bercakap bohong ni, betul lah Ustaz Wadi sebut kan, merata-rata orang bercakap berbohong. Tak kira dalam masyarakat, kejiranan, pejabat, rumah tangga, berlaka-laka cakap bohong, berlaka-laka cakap fitnah. Ya Allah, ya Rabbi. Kadang-kadang tak tahulah Allah Ta'ala uji orang baik, orang soleh lagi berat ujian dia dah tuan-tuan. Kalau kita mengaji betul lah 124,000 orang Nabi, kecil 313, yang paling kau kecil lagi 25 Rasul yang wajib kita ketahui. Ini antara select paling terbaik dan ni Allah Ta'ala letak ni. Select lagi 5 Rasul Ulul Azmi, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, baginda Rasulullah SAW. Select lagi daripada 5, Nabi kita lah paling kau sekali ujian. Tidak ada satu Nabi pun yang dia kena dakwah, minta maaf kalau bahasanya agak sikit kasar, tapi nak beri gambaran pada tuan-tuan, kaum yang paling teruk, bahasa orang Kedah panggil nak mampuih lah. Nah, paling teruk punya manusia duduk zaman siapa? Paling jahat gila. Kalau orang sebut, kalau bahasa kasarnya, manusia paling bangsat lah duduk atas dunia di zaman Arab Jahiliyah. Sebab tu Nabi diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk duduk Arab Jahiliyah. Tapi dengan izin Allah, sejahat-jahat 360 Allah Ta'ala ubah. Jadi manusia yang terbaik, terutama kepada nasab Bani Hashim dan Bani Muttalib. Asalnya paling susah, paling jahat, paling nakal, paling teruk. Minum arak, pergi potong kepala orang, ambil tempurung, tanam anak hidup-hidup, zina dengan mak ayah, na'udzubillah min zalik. Nah, macam-macam manusia paling teruk, tapi Allah Ta'ala boleh ubah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, tapi itulah kita kata manusia ini dah tuan-tuan dah. Kalau kena ujian berat-berat pun lama-lama jam juga kita. Nah, kan, tapi lah Allah Ta'ala pilih lah. Nah, kalau saya lah tuan-tuan, 2 tahun pun tak pergi mengajar kot. Nah, kawan tu baru turun buat umrah dah kena fitnah pula dah. Nah, dikatakan sama saya, mau diciumin-ciumin saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, menghampiri saya, mau dipegang-pegang. La haula wala quwata illa. Nah, akhir sekali kata apa? Nah, katanya mengaku tipu je. Nah, sebenarnya mondi pengen wang doang. Nah, kalau bahasa mudahnya sebenarnya saya nak duit je semata-mata. Tak tahulah tuan-tuan mana satu betul, mana satu salah. Nah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kadang-kadang risau tuan-tuan. Nah, dengan apa yang berlaku ni. Nah, kata apa? Ustaz Idri, Ustaz rambut panjang tu, Ustaz Indonesia tu kan. Ke tuan-tuan tak ada tengok Ustaz Ibit punya kes? Ke aku seorang je layan TikTok ni tuan-tuan? Ustaz Derry, kan? Sebenarnya tipu lah, apalah, tak tahulah tuan-tuan. Masalahnya Ustaz Ibit Liu ni lain tak ada tu, apa heran tu. Nah, wallahu alam lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kata betul-betul bukan, jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main tuan-tuan. Allah Taala sebut dalam dalil qata'i ni, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Lebih tajam, lebih bahaya, lebih buruk daripada bunuh lagi. Kalaulah kata tak betul, na'udzubillah min zalik, takkan tenteram hidup.
Nah, kalau betul, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, kadang-kadang saya fikir, ya Allah, ya Rabbi. Nah, tak tahulah tuan-tuan. Nah, kalau saya tengok dia pun, saya pun tak ada nafsu macam sok khabar muka dah. Nah, kalau saya tengok dah, tak tahulah kot tuan-tuan ngetupingnya besar dan sebagainya. Nah, tak apalah, tu dia dah buat, mungkin dia dah bertaubat ke apa ke, tak apalah. Nah, tapi kalau katalah dia buat fitnah, oh na'udzubillah min zalik, ya Allah. Hai. Nah, orang percaya pula tuan-tuan. Nah, kata nak rogol dia lah, kata nak ambil kesempatan lah, na'udzubillah lah. Nah, serahlah kepada pihak berkuasa, anggota PDRM, mudah-mudahan Allah Ta'ala lancarkanlah. Nah, kan, kes dulu pun tak selesai lagi. Ustaz tu tunggu juga kalau kata betul. Nah, tak ada pun, wallahu alam lah, mungkin tangguh dan sebagainya. Nah, bukan nak bicarakan perihal tu, tapi nak ceritakan hari ni fitnah, hari ni bercakap bohong, hari ni khianat orang, hari ni bahasa mudahnya pendajalkan orang. Alah, hai, satu klik pop. Kita orang seorang orang mengaji, jangan mudah percaya dulu. Tenang dulu, jangan ya ke. Nah, relax dulu, tengok dulu. Jangan mudah-mudah, oh ya lah ni, betul lah ni, forward. Na'udzubillah min zalik. Nah, saya mula-mula tengok pun, ya Allah, kalau kata betul lah ya Allah, kalau kata tak betul ya Allah, kau tunjukkanlah ya Allah. Nah, kadang-kadang takutlah tuan-tuan, ujian demi ujian datang. Nah, lepas satu hak dulu ambang sek. Nah, katanya dengan sipulan-sipulan tak habis cerita pula, mari pula tolong. Dia asalnya tolong kan, pang tu, perempuan tu kan pang kan, pergi rujuk kepada ketua pang, mana ketua pang Indonesia, lelaki tu. Nah, ketua pang Indonesia tu pun kata sebenarnya berbohong, palsu. Nah, ayahnya pun kata begitu. Wallahu a'lam lah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kadang-kadang orang-orang baik ni tuan-tuan, Allah Ta'ala uji berat kau ni lah. Nah, saya tengok pun, kalau macam ni lah aku tak ada dah ni, baik aku mengajar lah. Tapi tak boleh kita fikir macam tu. Nah, kalau fikir macam tu, mundurlah kita, terbataslah dakwah kita. Tapi dah kalau ujian macam tu je datang tuan-tuan, lama-lama tuan-tuan, nah, boleh jadi stres tu. Nah, dah lah ada anak lagi. Nah, betul ke abah ni? Nah, begini, anak bukan kerja cik, tak udah belaka. Jadi kadang-kadang ujian Allah Ta'ala letak tu tuan-tuan. Tak apalah, Nabi sebut man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik, umur dia panjang, boleh abdikan diri kepada Allah, dan kedua, dia boleh buat baik kepada orang lain. Wa hasuna amaluhu. Hati dia tu, hari ni apa aku nak tolong orang, ikut gilah. Dia ustaz, cara ustaz. Dia komentator, cara komentator. Dia orang wiring, cara orang wiring. Dia kerja pejabat tanah, apa dia nak mudahkan orang. Dia kerja JPJ, apa dia nak tolong orang. Dia anggota bomba, apa dia nak tolong orang. Dia anggota PDRM, apa dia nak tolong orang. Kata Nabi SAW, wa hasuna amaluhu. Apa niat dia hari ini? Nah, dia cikgu, dia bagian-bagian, apa dia nak khidmat kepada orang. Nah, jadi sebab tu dia kata, pada emat saya 8 faedah itu sudah memadai itu, kerana aku mengharapkan padanya keselamatan dan kesejahteraan di yaumul akhirah. Mana? Dia kata cukup dah 8 ni. Selama 30 tahun saya belajar dengan kamu wahai guruku, apa yang kamu dapat? Kata guru dia. Lalu Syaqiq berkata, apa dia 8 faedah dia? Guru dia kata, Khatim Al-Asam menjawab, anak murid dia kata, yang pertama wahai guruku, kepentingan, kelebihan, nasihat, faedah yang pertama, iaitulah, hari ini kita ambil yang pertama dululah, sebab dia banyak dekat sini, dia 8. Tak dan, kita dah 7-10 dah. Sesungguhnya aku telah melihat. Tulis sikit kalau ada pen, ada kertas. Melihat ada 2. Melihat dengan mata kepala 1, 2 melihat dengan mata hati. Yang is the most important, melihat dengan mata hati. Boleh? Orang lihat dengan mata hati, confirm nampak, confirm. Tengok adik Muhammad Qayyim, juara Johan tilawah antarabangsa, bukan Johan kebangsaan.
Kebangsaan mari fight Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Johor. Itu kebangsaan fight. Tilawah Quran. Ini bukan. Ini antarabangsa. Mesir, Desmond, Egypt, Jordan, Qatar ke, ikut gila. Nombor satu, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nombor satu. Baru ni Ustaz tengok dekat news baru ni, kerajaan Kelantan bagi satu banglo untuk dia sebab juara dunia tilawatul Quran. Biji mata kepala buta 30 juzuk dalam hati, dalam dada. Kita juz 30 pun belum tentu lagi kita ni. Betul tak? Belum tentu tuan-tuan. Itu pun tak kira lagi. Kalau baca surah kadang-kadang inna a'tayna pun tak ingat. Inna a'tayna kal kausar, semayang dengan rumah, fasalli li rabbika wanhar, in tak jumpa, in masuk. Rumah tegur lagi, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar, in dalam hati. Ni makcik ni ceritalah, takkanlah suami saya tak hafal musim PKP gitulah. Takkanlah surah paling pendek Al-Kausar. Dah kalau tak hafal tu rukuk ajalah, kan surah lazim tak batal. Oh, suami saya nak ulang lagi Ustaz. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. In masuk. Saya pun tegurlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Suami mabuk ketum, isteri pun mabuk ketum juga. Nampak? Kadang-kadang kita tak nafi tuan-tuan. Kita ni kita tak usah nak cari salah orang. Kita belum tentu tuan-tuan juzuk 30, jangan 30 juzuk. Tapi orang yang walaupun dia buta mata kepala, dia terang mata hati tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Allah Ta'ala tunjuk atas dunia lagi dah. 30 juzuk tuan-tuan. Hafal di dada. Cuma masa tu dia pakai braille tu lah kan. Dia pakai tulisan tu kan sebab tilawah, bukan hafazan. Pertandingan tilawah tengoklah. Ataupun kalau orang buta pakailah braille. Kecuali pertandingan hafazan antarabangsa, barulah tak ada. Ini pertandingan tilawatul Quran. Walaupun you hafal, tengoklah supaya lebih jelas. Tak apa. Nampak? Dia kata mana sesungguhnya, 7 suku dah. Aku melihat, 2 lihat tadi, kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Lalu aku mendapati bagi setiap makhluk ini mesti ada sesuatu yang dikasihinya. Betul? Ramai-ramai daripada kita mesti ada benda kita suka. Ada orang perempuan suka gelang emas, suka handbag, suka kasut. Orang lelaki ada suka kereta, sport rim kereta, apa lagi, handphone. Masing-masing adalah benda yang dia suka. Dan dia asyik dah, terbuai dengan asyik. Dan aku melihat pula bahawa ada sebahagian daripada sesuatu yang dikasihi itu hanya akan menemani kekasihnya sehingga sampai ia sakit sahaja. Nampak tuan-tuan? Jadi ada barang tu yang dia akan teman orang tu sampai orang tu hampir nak sakit lah, mudah kata sebelum dia mati lah. Dan ada pula yang sentiasa menemaninya sehingga ke dalam kubur. Nampak? Ada orang yang dia kasih tu sampai barang dia kasih tu boleh bawa dalam kubur. Dia perhati tengok yang si fulan ni suka dia. Dia perhati pula si fulan ni, Masya Allah, hari-hari tak lekang dekat bibir duk baca Quran. Masya Allah, tak lekang dekat bibir dia hari-hari selawat. Masya Allah, tak lekang hari-hari dia ni majlis ilmu. Ya Allah, Masya Allah, dia ni jaga solat berjemaah. Nampak? Orang kasih tu. Manakala yang lain ni akan terus balik. Sudah tentu. Pulanglah. Dah lepas kau kena tanam barang-barang yang kau kasih ikut kau. Apa bendanya? Tak ada. Cukup sekadar tu sajalah. Dan tidak mahu untuk bersama-sama dengan kekasihnya di dalam kubur. Barang yang kita duk suka tu, barang yang kita duk sayang tu, dia penipu je. Bukan dia nak ikut kita pun sama dalam kubur. Allah Ta'ala ambil kullu nafsin za'iqatul maut wa la yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dia pun tak mau ikut kita lah. Bahasa kasarnya lah, kereta-kereta tu, harta-harta tu, jawatan-jawatan tu, dia pun tak inginlah nak masuk dalam kubur. Kita je tergila-gilakan dia. Tu bahasa kasar lah tu. Ia akan membiarkan kekasihnya. Ni poin nombor 1 je. Kita belajar pagi ni, tak apa dah. Ia akan membiarkan kekasihnya tinggal seorang lagi dalam kubur.
Alah, awak je suka saya bukan nak sangat kat awak. Apa perasaan tuan-tuan? Contoh, zaman tuan-tuan bercinta lah, suka dekat awet tu tak ada pun nak kata tuan lah. Tuan-tuan je beria, oh terai 3-4 kali dah lah. Nah, lama-lama menyampah lah. Sama lah macam perempuan, handsome-nya dia. Nah, dia pun tak nak kita. Nah, alah, kau tak usah berangan lah, kata orang kita. Kau ni syok SS dulu. Zaman Ustaz dulu, syok sendiri lah kau ni. Dia dah ada boyfriend dah, dia dah ada girlfriend dah, dia dah ada pasangan. Engkau pula cermin diri tu lah sikit. Kalau kena ayat macam tu, tuan-tuan terduduk juga. Nah, apatah lagi harta-harta, kekayaan, pangkat, darjat. Kata, kau ingat aku nak sangat ke kat engkau? Engkau je tergila-gilakan aku. Engkau jalan, kau ingat aku nak ikut engkau? Harta nak ikut, pangkat nak ikut, darjat nak ikut, segala benda engkau ingat aku nak ikut? Aku pun tak hengin lah duduk dalam tu. Lalu aku terus berfikir, kata Khatim. Nah, dan akhirnya aku membuat kesimpulan. Ada dua lah, ada orang lihat mata kepala, ada orang lihat mata hati. Nah, Ustaz sebut ni bukan kata tuan-tuan jangan cari dunia pula. Tuan-tuan jangan salah, dunia tuan-tuan teruskan, tapi jangan bawa masuk dalam hati. Jangan pula lepas habis kuliah ni resign pula dekat kerja Putrajaya ni pula. Tak apalah Ustaz, dah cukup lah Ustaz. Ustaz sebut ceramah pagi tu, lepas tu abang buat apa? Hari-hari zikir je lah. Jangan bang, habis dah makan ke belum? Duit pun tak ada. Habis abang tunggu apa ni? Tengoklah kalau nasi ayam turun kejap lagi. Jangan. Nah, tuan-tuan kena kerja macam biasa. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lepas salat, lepas wirid, janganlah duduk. Allah Ta'ala suruh bertebaran. Bahasa kasarnya, kau pergilah mencari-cari, bersepah-sepah tu rezeki tu. Kau duduk buat apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kata isyak sembahyang ba'diyah, kalau kata zuhur sembahyang ba'diyah, kalau kata asar tak ada. Dah, lepas tu ada kerja, sambunglah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Janganlah duduk, pergilah. Yang mana jadi cikgu, yang mana ustaz mengajar, yang mana kerja pejabat, yang mana jadi kerani, pergilah. Tunggu apa? Yang mana meniaga. Nah, dia kata kat sini, tapi jangan sampai bawa masuk dalam hati. Majlis ilmu tak ada. Orang buat hari Khamis ni program selawat, orang buat perarakan keliling surau pun muka kau tak nampak. Kau celek biji mata pagi, fikir dah hari ni duit berapa nak dapat, hari ni niaga berapa banyak nak untung. Sebelum tidur, Allah bawa hari ni rugi berapa banyak. Kau hidup macam tu je. Sebelum lelap macam tu, buka celek biji mata macam tu. Nah, ya betul, ustaz faham, fikir tak apalah, ustaz pun orang niaga juga. Nah, tapi jangan sampai terbawa-bawa. Teruskanlah. Lepas habis kuliah subuh kita, lepas habis kuliah duha kita, cari on lah rezeki kita. Nah, adalah Allah Ta'ala jaminkan. Bahasa yang mudah kita nak sebut, orang sembah berhala pun Allah Ta'ala jamin rezeki. Sedangkan syirik, sedangkan kufur, sedangkan buat perkara yang cukup tidak ada keampunan di sisi Allah. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Nah, tapi dia ada rezeki. Apatah lagi kita yang semayang. Cuma jangan bawa masuk dalam lubuk hati kita. Sayang tu melampau-lampau, langsung tinggal orang buat Khamis malam Jumaat pun kita tak turun. Tapi turunlah waktu sempit-sempit, anak-anak exam, ada daripada kalangan ahli keluarga meninggal, ada daripada kalangan family terdekat nak kahwin. Abang aku nampak lah, dia duduk keliling kelalang ni tak ada. Biarlah azan ke apa ke. Nah, aku nak pergi kerja ni. Nah, tak salah. Tapi ingat, berapa banyak Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita manusia yang lalai, manusia yang ghaflah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak akan cukupkan dia. Tak ada berkat pun. Dan akhirnya membuat kesimpulan bahawa sebaik-baik kekasih itu ialah kekasih yang setia, yang mengiringi kekasihnya ke dalam kubur. Itu manusia yang paling terbaik. Kalau istilah kita apa? Kalau bercinta dulu, lautan api pun sanggup abang renang. Pembohong nama itu.
Nah, abang sanggup yang abang kahwinlah dengan abang. Nah, abang began-began abang sanggup. Bohong, kena lighter pun 3 hari tak pergi kerja dah. Nah, lautan api sanggup ku renang. Nah, abang akan bersama dengan yang til jannah ma'uyai. Til jannah tu tak tahan tu. Nah, sembanglah semua. Nah, dan menjadikan penghibur dan teman setia. Itu bagus betul. Zikir, Quran, tasbih kita, dia je follow kita. Sedekah, infak itu. Dan tidak ada kekasih yang bersedia untuk berbuat demikian selain daripada amalan-amalan yang soleh. Begitulah. Bini kau pun tak ikut kau, yang paling kau sayang. Betul. Anak kau pun tak ikut kau, yang paling kau kasih, kau paling kau sanjung lah. Maka dalam nasihat pertama je cukup dah. Maka aku terus menjadikan amalan soleh ini sebagai teman dan kekasihku, supaya ia dapat menerangi kuburku dan menghiburkan hatiku. Sekurang-kurang istilah hibur lah, bukan seronok-seronok dalam kubur tu. Maksudnya lapang, selesa. Nah, dan sudah pasti ia tidak akan meninggalkan aku duduk bersendirian. Confirm abadan abada. Amal soleh takkan biarkan. Allah sedihnya ustaz dalam kubur ustaz. Biarlah. Tak. Infak jalan. Nah, dulu saya dekat surah Al-Aziz ustaz, ada infak ekor ustaz. Alhamdulillah, cantik. Ustaz, Alhamdulillah ustaz, saya dulu dekat surau bagian ada infak ni ustaz, untuk program dakwah, untuk ini nak sambut Maulid Rasul ni ustaz. Saya keluar 200-300 bagi kat pengurusi ustaz, buat support-support. Nah, buat makan ke, ceramah ke, sagu hati ke, ikutlah ustaz. Saya niatkan kerana Allah ustaz. Ini tuan-tuan ingat, benda tu yang akan menjadi peneman tuan-tuan, benda tu akan jadi peneman ustaz, dan benda tu akan jadi peneman kepada kita semua. Lain barang semua akan tinggalkan kita. Ada cerita dekat sini, dan dia takkan tinggalkan kita sendirian. Nah, supply lagi pahala masuk. Nah, saham kita masuk lagi. Mudah-mudahan insya-Allah nasihat pertama ni tuan-tuan cukup besar bagi kita. Nanti ada rezeki lah 7.25 dah tuan-tuan. Allah banyak lebih dah. Nah, kita syuruk 71 minit 72 minit kan. Jadi saya rasa cukup dulu, nanti kita sambung pada faedah yang kedua. Mudah-mudahan insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mohon maaf kalau terlebih masa 7.25 dah. Ustaz pun tak boleh lebih-lebih lah, sebab ustaz tengok tuan-tuan ni macam lapar nasi lemak je. Nah, lebih-lebih kan marah ustaz pula kan. Ustaz ingat nak lambung sikit lagi, tapi tak apalah, cukup dulu. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah. Selamat menyambut Maulidun Nabi, selamat menyambut Maulidul Rasul. Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaatul uzma, syafaat terbesar baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tusir alaina, wardina warḍa'na. Ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.